Dia angkat barang ni kan. Anak dia macam pandang kat dalam rumah dan tiba-tiba pandang ke arah dia dengan muka yang takut. Menyebabkan si Ruben ni dia perasan. Jadi dia cakap dengan isteri dia. Isteri pula. Dia cakap dengan anak dia. Kenapa ni? Dia cakap gitu kan. So anak dia cakap, Daddy, I see ghost. Dia kata. Saya pergi ke arah sliding, tengok luar, tak ada apa. Tapi bunyi tu daripada dalam rumah. Baru saya terfikir, ting, tek ni macam bunyi mainan anak saya ni. Saya pun cari, mana pun mainan ni kan? Cari. Tergerak hati saya nak tengok bawah sofa. Sofa saya lebih kurang macam ni lah, tinggi dia kan. Tak muat lah, kalau satu badan memang tak muat, tangan je lah. Itu pun kita sampai macam menyarap nak ambil barang bawah tu. Saya pun tengok, betul-betul dekat bawah sofa tu ada benda lah ni. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap, jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam tu. Tak lah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana dia. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di dalam channel Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni ataupun pertama kali menonton video saya ni, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasalah, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang pada saya menarik untuk kita dengarkan. Tapi sebelum saya memulakan apa-apa kisah, ingat, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Jelmaan menyerupai isteri. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Yang mana kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Zaimi. Yang mana Zaimi ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang beliau pernah alami ketika dia berada di salah satu pantai yang terletak di Terengganu pada waktu malam. Kisah dia berbunyi begini. Dikatakan pada waktu itu si Zaimi ni baru saja mendirikan rumah tangga. Dia berasal daripada Perak lah. Okey, dia berasal daripada Perak. Cuma isteri dia berasal daripada Terengganu. Okey, yang mana pada waktu tu dia baru lepas orang kata kenduri orang kata belah perempuan lah kan. Belah perempuan, lepas tu baru nikah apa semua. Pada malam yang pertama tu memang tak keluar lah. Korang pun faham-faham sendirilah. Dan malam-malam yang selepas itu dikatakan pernah berlakulah satu malam yang mana dia duduk di luar rumah. Luar rumah mertua dia lah Duduk kat luar dengan ayah mertua dia sambil berbual, minum kopi macam tu kan. Lepas tu ayah dia ni pun cakap, kau perasan tak kat depan tu kan? Kan depan ni kan pantai. Dia adalah bercerita tentang kawasan tu. Itulah orang pun nampak juga pantai tu. Malam meriah pantai tu. Dia cakap macam tu. Oh ya ke? Dengan gerai-gerai makan. Lepas tu ada orang jual-jual air tu lah kan. Lepas tu adalah orang lepak-lepak di pantai tu malam-malam. Kira macam budak-budak motor apa semua kan. Dia berbual dengan ayah mentua dia macam tu. Dan secara tiba-tiba isteri dia keluar daripada rumah lah. Maksudnya keluar duduk join dia orang sekali. Dan kemudian ayah mertua dia bangun masuk ke dalam rumah. Dan kemudian dia pun cakap dengan isteri dia, Yang, rumah awak ni betul-betul depan ni memang pantai kan? Dia cakap macam tu. Ni jalan shortcut ni kalau abang keluar. Mungkin abang lah. Dia tak tulis dialog lah Tapi ni contoh dia berbual. Dia kata dalam email ni dia berbual dengan isteri dia. Jadi mungkin dia kata macam ni lah. Ikut jalan shortcut ni mungkin nanti dah sampai dekat pantai. Isteri cakap itu.
Oh ya ke? Malam ni pun macam panas kan? Jom kita lepak tepi pantai. Dia cakap macam tu. So isteri dia kata, boleh, jom. Dia kata macam tu kan. Okey, dia pun masuk ke dalam rumah, cakap dengan mertua dia yang mana dia nak pergi ke pantai. Jadi diorang bagi je lah. Dia pun ambil kunci motor dan dikatakan dia naik motor je dengan isteri dia pada waktu tu. Jalan sampai ke tepi pantai ni tadi. Okey, sampai saja dekat kawasan pantai ni, dikatakan dia turun daripada motor, dia berjalan dengan isteri dia, pergilah ke orang kata pesisiran pantai ni kan. Berjalan-jalan dan kemudian dia nampak ada satu batu yang mana agak besar jugalah, berada di tepi, orang kata tepi pantai ni. Jadi dia pun ambil keputusan untuk duduk dekat situ dengan isteri dia. Dan suasana pada malam itu digambarkan anginnya agak kuat juga. Jadi suasana tu nyaman, romantik, betul tak? Jadi dia pun berbual dengan isteri dia, bergurau senda lah. Lepas tu bila dah selesai semua, dia kata tiba-tiba dia terasa haus. Sebab yelah dah lepas berbual apa semua kan. Jadi bila haus, dipandang di sekeliling ni, tak jauh daripada dia ni ada satu gerai menjual minuman. Menyebabkan dia pusing ke arah isteri dia, cakap dengan isteri dia, yang nak air, dia cakap macam tu. Lepas tu isteri dia kata, nak? Boleh? Dia kata macam tu kan. Okey, abang nak beli dekat gerai sana sekejap. Boleh? Macam tu. Boleh? Jomlah. Dia cakap dengan isteri dia. Lepas tu isteri dia kata, tak apalah, abang pergilah. Saya tunggu dekat sini. Dia cakap macam tu. Jadi si orang kata Zaimi ni, dia macam nyakat lah isteri dia kan. Berani ke duduk tepi pantai ni kan, seorang-seorang gelap-gelap ni, dia cakap macam tu. Jadi isteri dia pun cakap, apa nak takut, pantai ni saya dah pergi beratus kali dah, dia cakap macam tu kan. Jadi si Zaimi ni pun cakap lah macam, agak macam tu lah. Jadi dia pun terus bangun, pergilah ke gerai yang dia nak beli air ni tadi. Okey, settle je dia beli air. Dia kata di jalan ni, kiri kanan tangan dia ada orang kata cawan air lah, dia tengah pegang kan. Jadi dia pun pusing untuk pergi ke arah batu ni tadi. Dan kemudian dia tengok di kawasan orang kata atas batu ni dah kosong tau. Dah kosong, tak ada orang. Jadi dia kata, mana si aku? Dia kata macam tu. Dia pun toleh sekeliling. Tiba-tiba dia ternampak isteri dia berada betul-betul dekat tepi pantai, dekat gigi-gigi air ni. Tempat air ombak naik ni kan. Tengah main-main air menggunakan kaki. Jadi dia kata, Allah, sampai sana pula, dia cakap macam tu kan. Dia pun cuba pergi ke arah isteri dia. Jalan. Dan dia kata memang nampak baju isteri dia, seluar isteri dia, rambut isteri dia. So, dia kata, ni isteri dia lah kan. Pun pergi. Semakin dia mendekat dengan isteri ni, dipanggil. Dia rasa hairan tau. Sebab apa? Bila dia panggil, Yang. Isteri dia macam tak dengar dia panggil. Macam buat tak tahu je. Dan kemudian isteri dia berjalan pergi ke satu kawasan yang boleh dikatakan semakin jauh dengan si Zaimi. Menyebabkan bila dia dah nampak kan isteri dia berjalan, apa lagi? Mesti diikut, betul tak? Ikut berjalan belakang isteri dia. Dan jarak pada waktu tu dikatakan agak jauh juga. Jadi dia berjalan agak sedikit laju. Semakin dia berjalan, dia kata dia pelik. Dia kata dia berjalan ni, kalau nak diikutkan, lebih laju daripada isteri dia berjalan. Tapi isteri dia ni semakin jauh dan semakin jauh. Menyebabkan si Zaimin rasa macam, kenapa ni kan? Sampaikan dia berlari-lari anak untuk pergi ke isteri dia ni. Dan apa yang membuatkan dia ni, orang kata berhenti daripada lari dia, sebab dia nampak susuk tubuh ataupun isteri dia ni sedang berjalan ke arah yang semakin gelap tau. Bukan tak ada lampu, tapi lampu ni dikatakan oleh Zaimi di belakang pokok. Dah terlindung di sebalik pokok-pokok yang berada di tepi pantai ni. Menyebabkan kawasan tu agak sedikit gelap lah. Jadi dia punya pandangan itu, dia nampak isteri dah semakin sama-sama tau. Dia pun cuba kejar sampaikan dia terberhenti. Sebab apa? Dia tengok isteri dia berjalan betul-betul dekat kawasan gigi air tau. Dan kawasan itu pasirnya adalah basah. Jadi bila orang berjalan, pastinya akan ada tapak kaki. Betul tak? Tapi apa yang dia nampak di depan dia, tak ada. Tak ada kesan tapak kaki langsung. Menyebabkan dia terberhenti dan kemudian dia tengok kat bahagian bawah lah. Kejap. Mana tapak kaki isteri aku? Dia kata tu. Dia pun toleh ke arah belakang untuk tengok belakang dia. Belakang dia ada tapak kaki. Yalah, sebab dia jalan. Betul tak? Jadi dia kata,
Ya betul, isteri aku kening. Dia pandang balik ke depan. Dia pandang balik ke depan, dikatakan susuk tubuh yang berada di depan dia ni sudah pun berhenti daripada berjalan. Dan kemudian susuk tubuh ini rupanya dikatakan bukan lagi seperti isteri dia, tetapi ada satu susuk tubuh yang berambut panjang serta berpakaian serba putih, berdiri tak jauh daripada dia. Menyebabkan dia kata dia nampak daripada belakang lah ni, dia nampak daripada belakang. Jadi dia kata okey, confirm ni bukan isteri aku ni, kenapa berubah pula rupa benda ni kan. Dia pun berjalan melangkah ke belakang perlahan-lahan tau, untuk dia semakin jauh lah. Tiba-tiba benda ni seakan-akan macam berlari tau, tapi berlari orang kata secara mengundur, macam mengundur macam tu, laju ke arah dia. Sampaikan dia kata bila benda tu laju, rambut yang berada orang kata dia nampak daripada arah belakang terselak, nampak muka yang menyeramkan. Serentak dengan tu, dia kata dia pusing ke bahagian belakang, lari pergi ke kawasan yang lebih terang lah, tempat dia duduk tadi. Dan bila dia berlari semakin dekat dengan kawasan terang ni, dia nampak susuk tubuh isteri dia sedang muna-mandi atau berlega-lega dekat kawasan tempat dia duduk tadi lah. Dan isteri dia sedang memegang telefon. Jadi dia pun pergi ke arah isteri dia. Yang, dia kata macam tu. Abang pergi mana? Tadi abang, orang telefon banyak kali tak angkat-angkat, dia kata macam tu. Abang pergi mana? Tadi abang, tak apalah, nanti abang cerita, dia cakap macam tu. Yelah. Oh, abang jumpa perempuan lain dia cakap, isteri cakap macam tu lah. Jadi dia kata, tak, bukan. Okey. Dia pun pergi ke arah motor sebab dia kata isteri dia nak duduk lagi, tapi dia kata tak nak, dia nak balik sebab dia dah rasa orang kata tak selesa kan, sebab dia dah kena gangguan tu tadi. Dia pun naik motor, baliklah semula ke rumah mertua dia. Dan kemudian air yang dia beli tu lastnya dia minum kat depan rumah mertua dia dengan isteri dia. Dia berbual dengan isteri dia, dia kata dia cari isteri dia tak jumpa. Jadi dia pergilah dekat kawasan sekeliling pantai ni cari isteri dia. Lalas dia patah balik, baru dia jumpa isteri dia kan. Dia tak cerita tau, penampakan yang dia nampak ni dia tak cerita dekat isteri dia. Jadi isteri dia rasa macam okeylah, patutlah, sebab waktu tu dia berdiri pergi ke arah, dia kata betul, dia memang pergi ke arah gigi air ni untuk main air. Tapi yang kemudian diikut tu siapa? Memang isteri dia bangun daripada orang kata batu ni, sebab tu isteri dia tak ada. Maknanya mungkin yang dia nampak main air tu isteri dia. Tapi entah bila yang benda tu menyerupai berjalan tu, dia kata dia memang tak tahu. Dia sangat confused lah pada waktu tu. Dan lastnya isteri dia tahu juga kejadian ni sebab dia ceritakan benda ni pada mertua dia, ayah mertua dia. Dan kemudian ayah mertua dia mungkin cerita kat mak mertua dia ke mak mertua dia cerita dekat isteri dia kan, dan isteri dia tahu. Dia kata dalam banyak-banyak gangguan lah yang pernah berlaku kepada dia, sebenarnya jarang penampakan ni, memang jarang sekali. Tapi macam meremang-meremang tu ada. Tapi dia kata penampakan yang ni lah betul-betul memberikan rasa ketakutan kepada dia. Sebab dah lah dia nampak dia seorang pada waktu tu. Suasananya dia seorang, gelap kan, kawasan tu agak gelap, dan tiba-tiba nampak susuk tubuh, rambut panjang, baju putih. Siapa tak takut, betul tak? Lepas tu benda tu boleh berjalan mengundur pula. Dah lah berjalan mengundur, bila rambut tu terselak nampak muka menyeramkan. Maknanya waktu dia jalan tadi tu, adakah dia jalan mengundur ke? Itu kita tak pastilah. Tapi memang dia kata tak ada tapak kaki. Alhamdulillah dia tak demam, tak apa. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Zaimi. Anak ternampak hantu di dapur. Baiklah, kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Yang mana kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Ruben. Tapi Ruben ni bukan nama sebenar lah, dia kata gunakan nama samaran kan. Dan dia tak cerita pula. Saya dah tanya dengan dia melalui Telegram kan, dia tinggal kat mana apa semua, tapi dia enggan untuk berkongsi. So saya hormatlah, saya ambil kisah dia je lah. Dikatakan Ruben ni, dia ni bekerja di salah sebuah kilang yang berdekatan dengan kawasan rumah dia. Dan dia pula bekerja sebagai pemandu lori. Pernah berlaku satu hari yang mana pada waktu tu pukul 4 lebih petang lah. Ini dia dekat orang kata kilang lah. Dia pun telefon isteri dia. Telefon isteri dia, dia macam janjilah dengan isteri dia untuk bawa isteri dia keluar berjalan-jalan selepas saja dia pulang daripada kerja.
Dan dia biasanya balik dalam pukul 6 macam tu. Jadi entah macam mana, dikatakan dia ada kerja last minute, dia kena hantar barang lah pergi ke satu tempat. Jadi dia balik ke rumah ni, orang kata balik, kena hantar lori kat kilang dulu, lepas tu baru naik kereta balik ke rumah kan. Dia kata dengan jam lagi, lambat lah sampai rumah. Dekat pukul 7 macam tu baru dia sampai rumah. Bila dia sampai je dekat rumah, berdiri je depan pintu waktu dia nak masuk, dia kata dia nampak isteri dia dah duduk dekat ruang tamu, sambil tu muka dah monyok kan. Yelah, sebagai kita lelaki yang dah berkahwin, kena faham situasi tu lebih menakutkan daripada hantu sebenarnya. Betul lah. Saya faham lah. Saya pun dah kahwin kan. Jadi dia kata, alamak, isteri dia dah bad mood ni kan. Alamak, dia pun cakap dengan isteri dia, kenapa ni? Dia nak pergi jalan, balik dah pukul berapa ni. So dia kata lah, minta maaf lah dia, sebab dia ada kerja kan. Kerja last minute. Jadi dia cakap dengan isteri dia, tak apalah, pergi siap, jom. Abang pun pakai baju ni pun tak apa. Dia kata, isteri dia kata, kalau ia pun tukarlah baju. Okey, ikutlah kan. Dah macam tu, ikutkan aje lah. Dia pun tukarlah baju. Dan kemudian dia keluar balik, minum air dekat dapur. Dia minum air kat dapur. Pada waktu tu dah gelap lah, lampu dapur dah tutup semua kan. Dan kemudian dia kata dia pun keluar. Dia kata isteri dia dah siap. Cepat isteri dia siap. Isteri dah siap, anak dia pun dah siap. Dia ada anak seorang lah, perempuan. Jadi dia pun keluar, terus naik kereta, jalan-jalan, pergi makan. Ada juga beli barang-barang, mungkin barang dapur sikit kan. Jadi balik ke rumah ni agak malam jugalah, dalam pukul 9 lebih dekat 10 macam tu. Sampai saja dekat rumah, dikatakan dia buka pintu rumah, dia turunkan anak dia. Mana dia dukung anak dia lah, dia turunkan anak dia. Dan kemudian dia kata dengan anak dia, dah masuk. Dia buka lampu siap-siap. Dia pun keluar balik untuk pergi ke arah boot kereta dia. Bonet kereta dia untuk ambil barang. Isteri dia pun dah ada dekat bonet juga, yang angkat barang ni kan. Anak dia macam pandang kat dalam rumah dan tiba-tiba pandang ke arah dia dengan muka yang takut. Menyebabkan si Ruben ni dia perasan. Jadi dia cakap dengan isteri dia. Isteri pula, dia cakap dengan anak dia, kenapa ni? Dia cakap gitu kan. So anak dia cakap, Daddy, I see ghost. Dia kata, dia nampak hantu. Dia cakap macam tu. Jadi si Ruben ni cakap, mana ada hantu? Kat mana hantu? In the kitchen, dia kata. Dekat dalam dapur, dia kata macam tu kan. So Ruben dia kata, dia pandang ke arah dapur. Pada waktu tu dia agak pelik juga sebab dapur gelap tau. Jadi dia kata, mungkin gelap kot, that's why anak dia takut. Anak dia kata nampak ghost. Dia pun pergilah kat bahagian dapur. Dan kemudian dia kata dia dapati tingkap di bahagian dapur dia ni terbuka tau. Dia kata dia tak perasan sebab dia pergi dapur juga waktu tu sebab nak minum air sebelum dia keluar. Tapi dia memang tak perasan yang tingkap ni dah terbuka. Jadi dia cakap, mungkin tingkap je kot dah terbuka. Tak apalah, dia pun tutup tingkap. Masa tu lampu dah buka lah Dan dia kata waktu dia tutup tingkap ni, kat bahagian dapur dia ni seperti berbau yang kurang menyenangkan. Mungkin busuk lah, dia tulis kurang menyenangkan. Bau yang macam tak best tau. Bau apa ni? Dia cakap macam tu. Dan kemudian dia pusing ke belakang. Dia pandang ke arah pintu dapur ni untuk pergi ke depan kan. Anak dia sedang berdiri di situ. Anak dia sedang berdiri di situ. Dan kemudian dia cakap dengan anak dia, see? Mana ada ghost? Dia cakap macam tu kan. Lepas tu anak dia kata, Daddy, dekat belakang lah, belakang ayah dia ada hantu. Dia cakap macam tu. Menyebabkan Cik Ruben ni dia macam tersentak tau bila anak dia cakap macam tu. Serentak dengan tu, anak dia lari pergi masuk ke dalam bilik. Mak dia ni ataupun isteri dia berada dalam bilik lah pada waktu tu. Dia terus pergi dekat mak dia. Dan Cik Ruben ni rasa dekat bahagian belakang dia ni, kat tengkuk ni, seperti ada orang yang sedang bernafas. Waktu ni Cik Ruben kata, dia teragak-agak tau. Apa ada kat belakang dia ni? Dia cakap macam tu. So dia cuba toleh, pandang ke belakang. Dia kata memang tak ada apa-apa. Tapi waktu dia pusing ni, dia kata bau tu makin kuat. Seolah-olah macam benda tu ada dekat depan dia, tapi dia tak nampak. Waktu ni dia percayalah apa yang anak dia cakap. Dan kemudian dia adalah buat macam, mungkinlah semayang dia lah kan. Dia buat. Dia kata benda ni mengambil masa yang lama juga. Lebih kurang dalam seminggu macam tu. Barulah bau tu hilang. Dan isteri dia pun tanya juga dekat Encik Ruben ni, bau apa dekat dapur ni kan. Sampah semua dah buang mungkin kan, tapi bau tu still ada lagi. Tapi lama kelamaan bau tu hilang lah. Dia kata dia antara pendengar sembang kopi juga. Dan yelah, orang India ni dia kata ada juga kisah-kisah gangguan hantu-hantu ni, tapi jarang diceritakan. Mungkin dekat dengan dia orang cerita lah. Tapi dengan orang lain, mungkin orang Melayu, orang Cina, dia tak cerita macam tu. Tapi kisah ni dia kata dia tergerak hati
untuk berkongsi dengan kita sebab pada dia kisah ni menakutkan. Bagi dia lah, dan pada saya pun menakutkan juga. Sebab ya betul kan, suara orang kata macam nafas kan dekat leher dia. Maknanya ada sesuatu dekat belakang dia. Tapi bila dia pusing, tak ada. Takut kan? Ya, itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Ruben. Jelmaan pocong dikata kawan. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang ketiga. Yang mana kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Mami. Mami ni bukan nama sebenar dia lah. Ini adalah nama mungkin gelaran lah yang dia nak kita panggil. Yang mana Mami ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia masih lagi orang kata sambung belajar di sebuah universiti yang terletak di Kuala Lumpur. Kisah dia berbunyi begini. Kisah ni dah lama berlaku, memang dah lama. Sebab dia kata waktu tu umur dia 20-an je lah, tengah belajar. Sekarang umur dia dah lebih kurang 38 tahun. Lama kan? Jadi dia kata okey lah, pada waktu tu dia belajar dekat situ, dia dapatlah hostel kan. Dalam satu bilik hostel dikatakan ada 2 orang. Dia ada seorang roommate yang dia tak gelar nama, tapi saya gelar dia sebagai Nana lah. Nana panggilan kawan dia ni, yang mana memang rapat. Si Mami ni dengan Nana ni rapat sangat, hang out sama-sama. Lepas tu orang kata keluar makan sama-sama, satu bilik, satu kelas. Korang bayangkan dia punya akrab dia macam mana. Jadi pernah berlaku satu hari tu yang mana cuti panjang, iaitu cuti semester lah. Si Nana ni pulang ke kampung, dia pun pulang ke kampung. Dan selang beberapa minggu macam tu, dia nak daftar balik masuk untuk orang kata semester yang berikutnya. Dia duduk bilik yang sama dan roommate yang sama juga. Jadi bila dia balik, dia daftar apa semua, dia masuk bilik. Dan kemudian dia kata dia tunggu, mana Nana ni tak sampai-sampai. Daripada pagi dia tunggu sampailah ke malam tau. Malam tak ada juga orang kata khabar berita daripada Nana ni. Dia pun ambil telefon dia hubungi nombor Nana yang dia ada pada waktu tu. Dan kemudian Nana ni tak angkat. Dia kata kenapa ni? Dia cuba lagi call tak angkat. Dan kemudian entah macam mana tiba-tiba pintu bilik dia diketuk. Tek. Dia pun Nana dah sampai, dia cakap macam tu. Dia pun buka lah pintu, orang kata pintu bilik dia ni. Bila dia buka je pintu bilik dia, dia nampak ada ramai kawan-kawan dia. Kawan-kawan yang lain lah kan. Perempuan juga datang masuk dalam bilik dia. Dia kata, Mami, dia kata, kau dengar cerita tak pasal Nana? Dia cakap macam tu. Cerita pasal apa? Dia cakap macam tu. Kawan-kawan ni berpandangan sesama sendiri. Lepas tu salah seorang daripada kawan Mami ni cakap, Nana dah tak ada tau. Dia cakap macam tu. Tak ada kenapa? Nana kemalangan. Kau serius lah? Dia cakap macam tu. Ya. Masa tu air mata dia menjurai-jurai lah bila dia dapat tahuan. Menangis dia. Lepas tu dia pun tanyalah macam mana boleh kemalangan. Dan kemudian ini pun diceritakan oleh lecturer lah. Lecturer cerita kat budak-budak ni. Budak-budak ni sampaikan pada Mami. Macam tu lah. Dan dikatakan Nana ni dia membonceng motosikal pada waktu tu. Abang dia bawa motor ke Malangan dengan lori. Jadi dia meninggal, Nana ni. Si abang dia ni cedera parah tapi selamat lah. Jadi malam tu orang kata Mami ni menangis dia tahu. Dan selang beberapa hari selepas tu, malam kejadian seram ni berlaku. Yang mana malam tu dia tengah duduk dekat katil. Lepas dia study ni kan, dia pun duduk orang kata tengoklah gambar-gambar yang dia ada dengan si Nana ni. Nangis dia. Lepas tu dia merancang untuk tidur lebih awal pada malam tu. Lebih kurang jam pukul 10 macam tu, dia pun tutup lampu, baring dekat katil dia. Dan dia terus tidur. Dia tersedar daripada tidur dia. Dia tak tahu kenapa, tapi dia tersedar disebabkan rasa sejuk sangat dalam bilik dia ni. Menyebabkan dia kata, hujan ke? Dia tengok dekat luar tak dengar bunyi hujan. Lepas tu bilik dia kipas, bukan aircon. So dia kata sejuknya. Mana selimut aku kan? Itu kan, dia macam nak bangun, duduk nak cari selimut lah. Tapi waktu dia nak bangun ni, dia kata dia ternampak dengan anak mata dia, dekat sebelah ni, katil Nana ni, seperti ada orang yang sedang baring.
ada orang yang sedang baring. Menyebabkan si mami ni dia tak jadi bangun. Dia letak balik kepala dia, dia macam pusingkan badan dia, pandang ke arah katil dia, buka mata, tengoklah siapa yang baring kat sebelah. Sebab dia kata dia seorang kan pada waktu tu. Dia buka je mata, dia kata dia nampak dekat atas katil ni, yang baring tu berbentuk apa tau? Gula-gula ataupun pocong. Satu susuk tubuh ataupun jelmaan pocong yang sedang berbaring di atas katil Nana pada waktu tu. Menyebabkan mami pejam mata. Lepas tu dia baca dalam hati tau, Astaghfirullahaladzim macam tu. Lepas tu dia buka balik mata dia. Selang beberapa waktu dia buka balik mata dia, dia mengharapkan benda tu hilang lah, jelmaan tu. Bila dia buka je mata, jelmaan tu sekarang dah mengiring pula. Mukanya menghadap ke arah mami ni. Menyebabkan dia kata dia pejam mata lagi sekali. Dia tutup muka dia dengan bantal, dia menjerit. Jerit kan, jeritan dia lah, jerit. Dia mengharapkan kawan-kawan di bilik lain dengar, datang bilik dia. Tapi tak ada seorang pun yang datang. Jerit tak ada orang datang. Jerit tak ada orang datang. Lala dia buka orang kata bantal dekat muka dia ni. Dia nak bangun terus keluar daripada bilik. Bila dia buka, dia kata susuk tubuh pocong ni tadi dah berdiri sebelah katil dia. Tak jadi dia bangun, dia tutup balik muka dia, menangis sampai selang beberapa waktu dia buka muka dia, dia kata benda tu dah tak ada lagi. Barulah waktu tu dia duduk, dia menangis kuat lah. Kawan-kawan dia datang, tanya kenapa mami ni kan. Lepas tu dia kata dia kena ganggu. Tadi dia jerit, kenapa tak ada seorang pun datang. Tapi kawan-kawan dia kata, aku tak dengar pula kau jerit ke apa, tak ada. Yang dengar, yang kita orang datang ni pun sebab dengar kau menangis. Itu pun budak ni dengar. Salah seorang daripada kawan dia ni mungkin tak tidur lagi kan. Dia dengar, kenapa macam suara orang menangis? Mami nangis ke? Dia cakap macam tu kan. Nangis yang kuat pula tu. Tapi budak tu memang tak dengar si mami ni menjerit ke apa, tak ada. Dan kemudian ada salah seorang daripada kawan dia orang ni, kawan si mami ni, teman dia tidur dekat dalam bilik sebelah, tidur atas katil Nana ni. Nasib baik kawan dia tak kena ganggu lah waktu dia tidur atas katil tu. Cuma dia kata mungkin lah, dia tak rasa itu arwah Nana, cuma mungkin dia terlalu memikirkan, terlalu sedih sangat dengan orang kata pemergian kawan dia ni. Ada kot sesuatu yang berada dalam bilik. Ialah cuti semesta, benda tu dah duduk kan, jenguk je dia, tapi tak nampak dia, tak nampak dia kan. Kau sedih apa, aku jadi Nana, dia kata. Manalah tahu, betul tak? Seram tu. Dipandang, dia buka mata, benda tu dah sengit tengok dia. Astaghfirullahaladzim. Itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengiring kita ni, iaitu Mami. Hilayan Pontianak. Kisah seram kita yang keempat ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Wana. Yang mana Wana ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia berada di kedai dia. Kisah dia berbunyi begini. Wana bagi tahu dia ni tinggal di Alur Gajah, Melaka, dan dia dengan suami dia ada buka satu kedai tom yum kedai makan kan, dekat kawasan kampung tempat dia tinggal ni. Dan kemudian pernahlah berlaku satu malam. Kisah ni agak ringkas lah yang mana dikatakan pada malam tu orang tak begitu ramai. Jadi yang hanya ada dekat kedai pada waktu tu suami dia sebagai merangkap tukang masak sekali dengan pembantu dia, yang mana tukang masak juga berada dekat kedai pada waktu. Dan lebih kurang pukul 9.30 macam tu, memang orang tak ada, tak ramai lah, bukan tak ada langsung, tak ramai. Jadi pekerja ni kata, hari ni macam tak ramai kan kak, dia kata macam tu. Awak nak balik pun tak apa, cakap macam tu. Boleh ke? Balik je lah, lagipun pukul 10 nanti nak balik kan, lagi setengah jam je. Betul ke? Betul, balik lah, tak apa. Kang tiba-tiba ramai Kang. Adalah, biasa waktu macam ni mana ada orang, dia cakap. Okey lah, pekerja dia happy lah dapat bukan cuti lah, macam balik lebih awal kan. Jadi dia pun balik, si ni lah pembantu tukang masak dia ni. Yang tinggal hanya Wana dengan suami dia. Okey, tepat je pukul 10 malam, dia orang dah kemas-kemas, susun kerusi kan. Lepas tu pergi ke bahagian dapur, kemas bahagian dapur sikit. Tiba-tiba sedang dia dengan suami dia berkemas kat kedai dia ni,
dia terdengar seakan-akan macam ada suara perempuan yang sedang merintih ataupun sedang menangis. Yang mana suara tu dia tak tahu datang daripada mana. Dan kemudian dia keluar daripada dapur ni, suami dia kat luar. Suami dia tengah pandang sekeliling. Lepas tu dia cakap dengan suami dia, "Bang, dia tunjuk telinga kan, dengar tak?" Isyarat macam tu lah. So dia pun, suami dia pun cakap, "Mana tahu?" Dia kata, masa ni si orang kata Wana ni dah mula takut juga, tapi dia tak nampak. Jadi dia teruslah berdiri dekat depan pintu dapur ni kan. Pintu dapur ni menghadap ke tempat meja makan lah. Yang mana meja makan ni bawah bumbung. Jadi suami dia ni tercari-cari kat kawasan sekeliling ni, gelap tau. Suami dia keluar daripada orang kata kedai ni, pandang ke arah satu pokok tau. Yang pokok ni betul-betul kat depan kedai dia. Pokok ni dikatakan pokok yang besar. Jadi suami dia pandang kat situ, tiba-tiba suami dia macam terkejut tau. Astaghfirullahaladzim macam tu. Lepas tu suara tangisan itu berubah menjadi suara hilayan. Menjadi suara hilayan, menyebabkan si orang kata Wana ni dia melangkah lebih ke depan untuk pergi ke arah suami dia. Dan dia terasa seolah-olah di belakang dia ni macam ada sesuatu yang sedang melintas, macam sup macam tu. Jadi dia rasa je, dia tak nampak. Jadi dia kata macam, dia pandang ke belakang, dia pandang balik suami dia. Suami dia cakap, macam sini kan. Jadi dia pergi dekat suami dia. Suami dia kata, "Tak apa, awak tunggu sini sekejap, saya pergi tutup kedai." Dia cakap macam tu. "Tak nak lah bang, saya nak ikut abang." "Tak apa, awak tunggu je sini." Dia cakap macam tu. Okey, suami dia dah macam marah kan. Jadi dia tunggu situ. Suami dia masuk ke dalam kedai, tutup pintu dapur ni, kunci, dan kemudian dia tutup semua lampu. Terus diorang menujulah balik ke rumah. Dan kemudian dekat rumah dia berbual dengan suami dia tau. Berbual dengan suami dia. Suami dia cerita apa yang suami dia nampak. Yang mana suami dia ni dengar kan suara nangis tu. Jadi suami dia keluar daripada kawasan kedai dia ni. Keluar, lepas tu pandang di satu pokok yang saya kata tadi, pokok depan kedai dia ni. Dia nampak seperti ada satu, orang kata jelmaan seperti Pontianak yang sedang bertinggi di pokok tersebut. Menyebabkan bila dia nampak, dia kata astaghfirullahaladzim. Dia terkejut kan. Benda tu terbang sambil mengilai. Sebab tu si Wana ni dengar suara hilayan, tapi dia tak nampak sebab dia dekat bawah bumbung, betul tak? Jadi bila suami dia nampak macam tu, suami dia terus pandang ke arah isteri dia, yang mana Wana ni lah sedang berdiri. Dia pandang je ke arah Wana ni. Suami dia nampak seperti ada sekali imbas tau, kain yang masuk ke arah dapur. Sebab tu dia cakap, mes sini, dia kata. Sebab dia nampak benda tu masuk ke arah dapur dia orang. Wana pula dia rasa ada benda lalu, tapi dia tak nampak kan, sebab dia dah membelakangkan pintu tu. Besok tu dia kata dia datang, dia buka kedai, dia takut lah sebab dia lah dapur kan, benda tu masuk ke dapur kan. Tapi alhamdulillah lah, selepas daripada kejadian tu ataupun hari yang berikutnya, tak ada apa-apa pun gangguan dekat dapur tu. Tak ada pun benda bergerak ke, bunyi orang masak ke, memang tak ada lah. Cuma kalau dia orang masak itu je lah, tapi tak ada pun gangguan dekat dapur tu. Mungkin benda tu saja nak ngusik ke, kita pun tak tahu. Sebab dia macam menarik perhatian tau. Kalau korang tengok kisah ni, dia macam menarik perhatian, suara nangis kan. Lepas tu suami orang ni cari. Bila cari, jumpa je mana datangnya suara tu. Dia mengilai, dia macam ketawa kan, hilayan dia tu, sampai tu dia terbang. Nampak tak? Dia punya, yelah jin lah, setan kan, nak menakutkan dia punya nyakat dia tu macam tu. Dia lari, dan kemudian tiba-tiba dia masuk kat dapur. Nasib baiklah Wana ni tak nampak, kalau tak menjerit dia. Dekat kot belakang dia. Itulah gangguan yang orang kata pada dia lah, pada Wana ni. Dia kata sangat takut lah, dia sangat takut pada waktu tu. Dan alhamdulillah dia tak nampak apa-apa, hanya suami dia nampak. Tapi suami dia memang berani lah pada saya kan. Suami ni tak adalah macam lari ke, tak ada, sekejap astaghfirullahaladzim. Itulah kisah seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Wana. Penampakan di jalan Kota Tinggi Mersing. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Yang mana kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Nizam.
Nizam, betul. Yang mana Nizam ni dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia melalui satu jalan di Johor tau. Yang mana jalan ni ditulis dekat dalam kiriman ni, Jalan Kota Tinggi Mersing. Saya tak pernah lalu jalan ni. Adakah jalan ni gelap ke apa, saya tak pasti. Tapi kisah dia macam ni. Yang mana dikatakan pada waktu tu si Nizam ni, dia ni pergi ke rumah sahabat dia yang terletak. Dia ni tinggal di area Mersing. Tahu. Jadi dia pergi ke rumah kawan dia ni pun sebab kawan dia baru saja habis operation tau. Kira mungkin sakit lah, kita senang cerita sakit. Melawat lah kawan dia ni yang sedang sakit. Dan kemudian bila dah melawat apa semua, dia pergi waktu tu malam sebab pagi dia kerja. Jadi dia pergi malam dan kemudian dalam on the way dia untuk balik semula ke rumah dia ni, yang mana dikatakan dia melalui jalan tu agak jauh juga tau untuk sampai ke Mersing ni. Jadi malam tu kereta tak berapa banyak. Jadi dia ambil keputusan untuk tidak membawa laju. Dia bawa just 80-90. Ini ditulis tau dalam kiriman dia, 80-90 macam tu. Dan kemudian dia buka tingkap untuk dapatkan angin luar. Dia duduk sambil tu. Ini bayangan saya lah bawa kereta, tangan kat tepi kan, bawa tengah relax ni. Entah macam mana selang dalam 20 minit macam tu dia melalui jalan ni, dia ternampak daripada jauh seperti ada satu lelaki yang sedang melambai di tepi jalan. Macam meminta pertolongan lah. Jadi dia ni macam tengok, lepas tu dia bagi high beam tau. Dia macam high beam tu, dia nampak lagi jauh lampu tu pergi kan. Dia pun tengok, lah lelaki. Memang lelaki, bukanlah bentuk hantu, bukan. Dia kata lelaki yang sedang melambai. Tapi dia fikir juga, kalau aku berhenti ni, adakah orang ni orang jahat ke, perompak ke, kan? Kotlah kawan dia ada kat belakang ke. Ini biasalah kita akan terfikir macam tu. Jadi dia kata, saya jangan berhenti dia cakap macam tu kan. Dia pun jalan buat tak tahu, tapi dia tak laju 80-90 je. Dia lalu je dekat lelaki ni dan kemudian dia terdengar lelaki ni macam menjerit tau ke arah dia, yang mana mengatakan, "Bang, tolong saya bang." Dia cakap macam tu. Jadi bila dia terdengar suara tu, dia macam, hati dia macam, aku nak tolong lah awang ni. Awang ni kenapa ni kan. Dia pun berhentikan kenderaan, dia pasang orang kata signal, berhenti tepi jalan dan kemudian dia tengok ke cermin, dia dah tak nampak dah lelaki tu. Dan kemudian dia keluar daripada kereta. Dia kata dia pusing pandang sekeliling kan. Tak ada tau. Mana lelaki tadi? Dia tak jumpa. Dia tengah tengok dekat kawasan yang dia nampak lelaki ni tadi. Tiba-tiba daripada belakang dia kan, ada suara. "Bang, tolong saya bang." Macam tu. Dia kata waktu ni berderau darah dia. Dia pusing kat arah belakang. Astaghfirullahaladzim. "Siapa kau?" Dia kata macam tu. Dia pusing, dia toleh. Tak ada orang sekeliling dia, hanya dia seorang. Menyebabkan dia terus masuk ke dalam kereta dan kemudian dia terus balik ke rumah lah. Teruskan perjalanan sampai ke rumah. Dan gangguan tu tak sampai rumah. Cuma selang beberapa hari selepas tu dia dapat khabar daripada berita di TV yang mana ada seorang lelaki yang kemalangan dan kemudian dia punya jenazah ni ataupun orang dapat tahu dia kemalangan selang beberapa hari tau. Kira bukan aksiden baru dapat tahu, tak. Selang 4 ataupun 5 hari macam tu. Saya tak pastilah, dia tulis dalam email pun. Dia dah tak ingat lah sebab kisah ni dah lama berlaku. Jadi mungkin 4-5 hari baru jumpa ada orang kemalangan kat situ. Kat situ dia terfikir, relate lah. Dia kata, adakah lelaki tu orang yang kemalangan ni ke kan? Sebab dia dengar suara tu, "Bang, tolong saya bang." Macam tu, macam minta tolong. Jadi dia berhenti kan, ada pula suara itu yang menyebabkan dia kata seram tu, yang bisik tu. "Bang, tolong saya bang." Tapi pusing, tak ada orang kan. Mujur lah, tak ada. Dia bukanlah gangguan benda tu berdiri tengah jalan ke, tak. Dia kata cuma benda tu betul-betul tepi jalan, macam melambai-lambai. Kat situ dia macam sedih lah pun ada. Sebab dia kata, adakah benda tu tengah minta tolong aku kan. "Bang, saya kat sini bang, aksiden kan, tak ada orang jumpa." Saya tak pastilah, saya nak kena google lah, ada tak kejadian kemalangan dekat jalan Kota Tinggi Mersing ni. Cuba korang share kat bawah lah, korang tahu lah kan. Sebab saya kena search lah, cari balik kan kejadian ni. Tapi itulah, saya pun macam terpercaya pula kan. Jangan terlalu percaya. Berbalik kepada yang pada awal tadi, anggap je sebagai hiburan. Okay. Jadi itulah pengalaman seram ringkas yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Nizam. Gangguan ketika
mengubah video. Okey, disebabkan kisah-kisah pada video kali ni banyak kisah-kisah ringkas kan? Ada yang saya rekod lah. Saya rekod ni, saya tengok kisah yang terakhir tadi 5 minit. Kisah yang saya takut video ni terlalu pendek sebab ramai pendengar saya suka video saya panjang-panjang kan. Terima kasih ya sokongan yang anda berikan. Dan saya rasa saya nak kongsi satu, orang kata pengalaman lah yang saya pernah alami baru-baru ni. Kisah seram tau, yang mana berlaku dekat rumah saya lah. Yelah, biasalah bila kita dah bercerita pasal dia dekat dalam rumah kita kan, benda tu mungkin adalah menyinggah macam tu. Kisah dia macam ni, yang mana pernah berlaku satu malam yang mana saya pada waktu tu dah habis rekod video dah. Dah habis rekod video. Jam waktu tu dalam pukul 4.30 pagi macam tu kot. Saya rekod pada awal waktu tu. Saya sedar daripada tidur lebih kurang pukul 2. Saya mulakan recording. Saya terus rekod, saya terus editing lah. Potong-potong video, nak masukkan asap kan apa semua. Jadi saya pun tengok tengah-tengah editing ni, saya tengah menghadap meja. Korang bayangkan saya tengah duduk macam ni, abang telefon. Tengah-tengah edit, tiba-tiba di depan saya ni, betul-betul dekat belakang kamera ni kan, adalah pintu. Pintu yang mana pintu terus ke dapur. Ni pintu kira bilik belakang lah, senang cerita. Pintu dapur. Saya tengah editing, tiba-tiba saya terperasan tau, dekat bahagian bawah pintu saya ni, lampu dapur memang saya buka setiap malam. Jadi saya tengok dekat depan pintu, macam ada kaki tau yang tengah berdiri. Betul-betul dekat depan pintu. Jadi saya macam, yang saya cakap itu kan, sebab isteri saya memang kadang-kadang kalau dia terbangun malam, yelah mengandung kan, tiba-tiba dia lapar tengah malam, dia bangun. Tapi dia nak makan kat luar, dia takut seorang, jadi dia makan dengan saya kat sini. Dia duduk dekat saya ni, teman saya buat video kan. Jadi saya kata, Yang buka lah pintu, tak apa, habis dah tak rekod dah. Saya cakap macam tu lah. Tapi kaki ni tak bergerak tau. Dia diam kat situ. Saya kata, asal kan? Saya tak nak buka pintu kot. Saya pergilah ke arah pintu. Saya buka pintu. Part ni meremang bulu roma saya sebab depan pintu tak ada orang pun. Depan pintu saya tak ada orang. Tapi saya nampak ada kaki. So saya kata, saya keluar. Yang saya terfikirlah mungkin anak saya dah anak pula isteri saya dah keluar kan. Keluar pergi ke depan. Okey, tak apa. Kat situ saya dah rasa macam risaulah. Alamak, tak apalah. Buat dah tahu je lah kan. Macam tu lah. Saya pun settle kan, tutup semua lampu-lampu ni, merah biru ni semua saya tutup. Saya duduk dekat depan. Dekat depan ruang tamu saya ada sofa. Tahu? Sofa. Saya duduk dekat atas sofa tu. Sambil tu saya orang kata editing lah. Buatlah, mulakan proses editing saya lagi. Sambung balik. Tengah-tengah buat ni, tiba-tiba ni saya nak cakap, anak saya ada satu permainan tau. Ni mainan dia. Saya rasa yang mana ada anak kecil pun mesti mungkin ada lah. Ini mainan untuk mandi tau. Letak dekat dalam tub mandi. Dia ada tempat pusing bawah ni. Nanti dia akan, sekejap saya tunjuk Dia akan berpusing. Yap. Nampak? Dia berpusing. Nanti dalam air tu dia macam berenang macam tu lah. So mainan ni anak saya main dekat depan. Biasalah, rumah ada anak kecil, anda pun mungkin faham kot. Sepah kan, mainan dekat luar kadang-kadang kita tak sempat kemas. Jadi saya pun tengah editing video ni, mainan anak saya banyak tau dekat bawah ni pada waktu tu. Saya dah kutip-kutip sikit masuk bakul, saya duduk editing. Tiba-tiba saya dengar bunyi macam ni. Ya. Benda ni dekat lantai sedang berpusing. Gitu. Tapi saya mula-mula saya tak tahu bunyi apa sebab saya dah terkejut tau. Bunyi apa tu? Saya kata macam tu kan. Saya pun cabut earphone, saya dengar macam tu. Berderau darah saya. Saya cakap, ni apa ni? Saya kata kan. Lepas tu saya tu teringat Ustaz Azhar Idrus ada ajar kan. Saya terus cakap, An'aluka bilak natilah 3 kali. Sebut 3 kali dan suara tu berhenti. Suara mainan ni tadi berhenti tau. Saya pun kata, bunyi apa tadi tu? Saya pergi ke arah sliding, tengok luar, tak ada apa. Tapi bunyi tu daripada dalam rumah. Baru saya terfikir, ting, tek ni macam bunyi mainan anak saya ni. Saya pun cari, mana pun mainan ni kan? Cari. Tergerak hati saya nak tengok bawah sofa. Sofa saya lebih kurang macam ni lah, tinggi dia kan. Tak muat lah, kalau satu badan memang tak muat, tangan je lah. Itu pun kita sampai
macam menyarap nak ambil barang bawah tu. Saya pun tengok betul-betul dekat bawah sofa tu ada benda lah ni. Dia je satu. Tak ada lagi mainan ni dekat tempat lain, tak ada. Ni je satu dekat bawah sofa. Waktu tu saya terfikir, wah akbar, apa benda ni, saya cakap gitu kan. Yalah, tak apa. Saya abaikan lagi. Buat tak tahu je kan. Dalam hati saya, kau nak ganggu Okey, tak apa. Sejauh mana kau boleh ganggu, saya fikir macam tu lah. Macam mencabar pula Sebenarnya tak boleh, jangan ikut Lepas tu saya pun okey lah, tak apa. Sambung editing sampai settle. Terus saya mandi pukul 6 lebih macam tu kan. Mandi sebab saya nak siap pergi kerja. Solat subuh. Lepas solat subuh, saya azan dekat dapur. Saya azan kat depan, macam 4 penjuru lah saya azan azan. Dan kemudian alhamdulillah lah, tak ada apa-apa gangguan lah. Untuk malam yang berikutnya tak ada gangguan. Cuma itulah 2 gangguan. Satu kaki, dan kemudian bunyi ni dekat bawah sofa saya tu. Saya tak tahulah, sebab benda ni dah tentu kena pusing. Bawah dia kena pusing, baru dia boleh kaki tangan dia boleh gerak kan. Siapa yang pusingkan dekat bawah sofa tu? Itu yang saya duk terfikir. Macam tu lah. Bukan saya tak takut, bukan saya terlalu berani, tidak. Tapi saya memilih untuk bercerita kisah-kisah seram. Jadi saya kena terimalah benda tu. Betul tak? Benda-benda tu mesti akan ada. Selagi dia tak mengganggu sampai efek keluarga saya, pada saya okey je. Janji apa yang adalah hamba Allah ni, yang saya berjumpa dengan dia bagi nasihat, jangan tinggal solat kan dalam rumah. Kalau boleh, sebab kita dah bercerita benda-benda macam ni. Dan kalau boleh, keraplah buka ayat-ayat dalam rumah. Saya amalkanlah benda tu, tapi kadang-kadang terlupa juga macam nak pasang ayat tu kan. Tapi solat, kadang-kadang saya solat kat bilik ni ataupun dekat bilik saya, macam tu lah. Itulah pengalaman saya. Maaflah kalau kurang seram ya, tapi pada saya kisah ini pelik. Yang pertama, kaki tu, siapa kan, tak ada orang pun kat luar, tapi ada bayang-bayang kaki berdiri. Benda ni boleh pusing sendiri. Jadi itulah pengalaman seram saya. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang menarik saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.